Salam sejahtera. Tun Daim Zainuddin, siapa yang tidak kenal dengan beliau? Patutlah Tun Daim Zainuddin ini kaya. Rupa-rupanya ini yang Tun Daim buat tanpa pengetahuan rakyat Malaysia. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Menara Ilham, sebuah bangunan setinggi 60 tingkat yang dimiliki oleh keluarga bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin, telah disita oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Menara tersebut merupakan tempat pertemuan Majlis Penasihat Kerajaan yang ditubuhkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2018. Daim adalah ketua majlis tersebut yang juga merangkumi bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti Akhtar Aziz dan jutawan Robert Kwok antara lain. Menurut notis SPRM, agensi pencegah rasuah itu merampas menara tersebut selepas menemui kesalahan di bawah Akta SPRM 2009. Notis ini memberitahu bahawa mengikut Seksyen 38 dalam kurungan 5 Akta SPRM 2009, sesiapa yang melanggar notis ini akan melakukan tindakan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan notis ini telah melakukan kesalahan yang boleh didenda tidak lebih daripada 2 kali ganda jumlah nilai tersebut atau RM50.000 atau mana-mana jumlah yang lebih tinggi, dan boleh dipenjarakan selama tempoh tidak lebih daripada 2 tahun. Demikian bunyi notis tersebut. Notis ini disiarkan dalam iklan bertarikh 18 Disember oleh SPRM dalam media tempatan. Seorang kaki tangan di Menara Ilham menyatakan bahawa walaupun notis rampasan SPRM, perniagaan masih berjalan seperti biasa. Tidak ada komen. Tetapi ini adalah perniagaan seperti biasa, kata seorang ahli kaki tangan yang tidak dinamakan. Seorang penyambut tetamu di Elemen Hotel yang beroperasi di dalam bangunan itu juga menyatakan bahawa hotel beroperasi seperti biasa dengan bilik-bilik tersedia. Upaya untuk mendapatkan komen dari Daim mengenai perkara ini masih berterusan. Sementara itu, channel News Asia CNA yang berpangkalan di Singapura melaporkan bahawa rampasan ini dilakukan pada hari Khamis selepas Daim enggan menyerahkan petisyen SPRM untuk mengisytiharkan pegangan kewangan dan keluarganya. CNA menyatakan bahawa Daim memberitahu pegawai SPRM bahawa beliau tidak ada kaitan dengan perjanjian renong UEM, dan pada awal Disember beliau diberitahu oleh SPRM bahawa beliau tidak akan menerima sebarang lanjutan lagi. Daim melaporkan bahawa perjanjian yang melibatkan UEM memperoleh 33% kepentingan dalam renong adalah semata-mata transaksi korporat antara syarikat yang ditadbir oleh pengurusan lembaga pengarah dan pemegang saham masing-masing. Ada penganalisis politik bebas mengatakan himpunan itu adalah himpunan yang paling bodoh sekali di dunia. Dia kata himpunan itu paling bodoh sekali kerana menurutnya walaupun mereka berhimpun 20 juta kali, walaupun mereka berhimpun tiap-tiap hari, mereka tidak akan mampu dapat apa-apa. Dengan kata lain, useless. Kerana himpunan yang boleh menyebabkan Anwar Ibrahim tumbang atau letak jawatan atau mengundurkan diri hanya satu, himpunan di Parlimen. Anwar Ibrahim hanya boleh letak jawatan melalui ahli-ahli Parlimen, melalui sokongan undi tidak percaya ataupun sokongan undi percaya. Jadi siapapun yang berhimpun lepas ni tak payahlah anda ikut. Dorang bohong saja tu. Mana mungkin Anwar Ibrahim boleh letak jawatan dengan hanya 50 orang, 20 orang, 100 orang, 1000 orang, 50,000 orang. Tidak mungkin. Lihat,
Yang membuatkan letak jawatan kita sudah ada duluan. Pikir betul-betul sebelum Anda ikut himpunan-himpunan bodoh seperti itu, pikir dulu. Pertama, contoh yang paling mudah. Muhyiddin Yassin yang pernah letak jawatan sebagai Perdana Menteri di Malaysia hanya 2 orang. Pertama, Mahathir Mohamad. Yang kedua, Muhyiddin Yassin. Tun Mahathir letak jawatan kerana hilang kepercayaan, kerana hilang sokongan ahli parlimen. Silapnya Tun Mahathir ialah beliau serta-merta letak jawatan. Beliau tidak menuntut undi belah bahagi, undi sokongan, undi percaya di parlimen. Apa yang Tun Mahathir buat? Dia terus letak jawatan. Dan paling menyakitkan hati ialah beliau tidak memberitahu tindakan itu, berbincang dulu dengan Pakatan Harapan kerajaan pada waktu itu. Dia terus letak jawatan. Itu sebabnya dia letak jawatan, bukan tuntutan himpunan-himpunan. Saya ulang sekali lagi. Tun Mahathir letak jawatan bukan karena tuntutan himpunan, tetapi kerana beliau yakin dia sudah tidak ada sokongan lagi daripada ahli parlimen. Itu baru boleh tumbang, bukan karena himpunan bodoh. Yang kedua, Tan Sri Muhyiddin Yassin, orang kedua dalam sejarah Malaysia Perdana Menteri yang letak jawatan. Apa yang menyebabkan beliau letak jawatan? Kerana beliau sudah kehilangan sokongan daripada rakan-rakan geng Langkah Sheraton beliau. Dia tahu dia sudah hilang sokongan apabila semua ahli parlimen Barisan Nasional menyatakan menyatakan bahawa mereka tidak lagi menyokong Muhyiddin Yassin. Jadi apa yang Muhyiddin buat? Dia letak jawatan lah. Yang ini aku nak beritahu kepada anda semua. Tuntutan supaya Anwar Ibrahim letak jawatan melalui himpunan-himpunan macam itu adalah himpunan yang tiada guna sama sekali. Buatlah 20 kali kah, 1 juta kali kah, sampai kiamat pun tidak akan membuat Anwar Ibrahim letak jawatan. Bahkan silap-silap hari bulan itu akan menyebabkan mereka sendiri yang rugi. Dengan kata lain, mereka termakan diri sendiri. Tindakan itu makan tuan apabila orang akan mula benci. Dan apabila dibuat himpunan semalam dengan hadirnya 50 orang saja, orang mula kata rupa-rupanya penyokong Perikatan Nasional ini bukan ramai pun. Yang hanya meramaikan naratif, yang hanya meramaikan itu adalah di media sosial. Sebenarnya yang betul-betul lah menyertai mereka ini dalam memburuk-burukkan kerajaan bukan ramai pun. Jadi kita sudah tahu yang memburuk-burukkan kerajaan itu lebih kurang dalam 50 orang saja. Tapi biasalah kan di dunia moden ini sekarang begitu mudahnya tersebar melalui media sosial. Media sosial paling cepat tersebar dan paling cepat memburukkan kerajaan. Jadi saudara-saudara sekalian, berapa puluh tahun pun mereka buat himpunan itu tiada maknanya. Jadi dengan sore itu saya katakan begini, tak payahlah buat lagi himpunan, memalukan sajalah. Perkara yang paling penting sekali ialah kenapalah pemimpin-pemimpin besar Perikatan Nasional itu, paling tidak pun Muhyiddin lah, paling tidak pun Wan Faisal lah, kan? Wan Faisal lah yang join himpunan itu. Orang mungkin tahu, kalau mereka ikut, mereka tahu apa yang nak diperjuangkan, tiada apa-apa. Ini itulah himpunan paling gagal di muka bumi, kerana tiada satu pun pemimpin besar dalam Perikatan Nasional yang ikut. Ikuti terus ulasan dalam channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, share video ini. Bye-bye.